Apa khabar semua? Saya nak tanya ni, macam mana orang dalam kereta yang paling laju start paling depan dekat track yang tak boleh nak potong, tapi dia boleh kalah juga? Macam impossible kan? Tapi inilah yang berlaku pada Charles Leclerc dekat F1 Monaco Grand Prix tahun 2022. Dan paling kesian sekali, memang bukan salah dia, tapi tim Ferrari punya strategis yang buat hal. Jom kita tengok. Jadi race yang baru ni berlangsung dekat satu street circuit yang sepatutnya tak wujud lah, iaitu dekat Monaco. Kenapa saya cakap tak patut wujud? Sebab sepanjang F1 ni berlangsung, memang boleh kira dengan jari je berapa banyak overtake yang berlaku. Memang tak boleh nak potong dekat track ni. Kalau tak boleh potong, buat apa racing? Dah lah track tu sempit. Lepas tu barrier dia memang unforgiving lah. Kalau tap je, memang adalah yang patah. Front wing patah lah, suspension patah lah. Jadi semua driver nak kena sangat berhati-hati dan takkan ambil risiko untuk potong orang dekat depan dia, walaupun kadang-kadang orang dekat belakang tu jauh lagi laju. Kalau kita lah driver dekat depan tu, kita just bawa je kereta tu dekat tengah-tengah jalan, memang tak ada siapa boleh potong sebab sempit sangat. Jadi kesannya race ni jadi boring lah. Memang kebiasaannya siapa yang qualify nombor 1 akan menang. Jadi nak tengok action atas track tu memang tak ada lah. Dan memang dah lama dah orang suruh cancel F1 dekat Monaco ni, tapi last ada juga. Sekarang ni pun ada rumor yang kata tahun ni tahun yang last diorang buat F1 dekat Monaco. Tapi selagi schedule tahun depan tak keluar, kita pun tak tahulah. Rasanya susah juga tau nak cancel Monaco ni. Sebab dekat Monaco ni, kalau korang nak tahu, memang tempat kepada orang-orang yang terkaya dekat atas dunia ni. Atas jalan dia penuh dengan supercar, kapal layar sana sini, kasino pun banyak. Jadi orang kaya ni, dia punya lobby memang kuat lah. Kalau dia dapat lobby F1 untuk stay dekat Monaco, dia orang akan stay. Tapi kita tengok apa akan jadi nanti. Cuma tahun ni, walaupun atas track tu still boring lagi, tapi sebab hujan lebat sebelum race dan tim yang besar buat hal, jadi adalah sikit hiburan untuk kita ni. Kalau ikutkan sebelum race, memang Ferrari dah lock 1-2 dengan Leclerc dengan Sainz dekat depan. 3-4 pula tim Red Bull, iaitu Perez dengan Verstappen. Jadi sepatutnya Leclerc boleh menang dengan selesa lah. Tak payah risau dekat Max, sebab Max nombor 4. Kalau dekat Monaco ni, jangan mimpilah yang nombor 4 tu dapat potong nombor 1. Tapi bila hujan lebat dan race ni kena buat rolling start, semua kereta wajib guna full wet punya tayar. Dan yang bestnya, bila start je race, hujan ni pun berhenti. Masa ni siapa yang jaga strategi tim memang berpeluh lah. Sebabnya kalau boleh, diorang nak tukar ke tayar intermediate cepat-cepat. Sebab tayar inter ni lagi sesuai bila hujan dah berhenti. Tayar full wet ni, kalau tak betul-betul lebat, dia akan overheat lagi-lagi kalau ada dry line dekat atas track. Bila overheat, memang tak ada grip. Jadi nak kena tukar tayar intermediate. Tapi tak boleh lah nak main tukar macam tu je, sebab track ni tak boleh nak potong. Jadi kalau masuk pit pun, tukar tayar, lepas tu dapat kejar balik orang depan, kita takkan dapat potong dia walaupun dia masih guna tayar yang lama. Jadi inilah dilema tim yang dekat depan, specifically Ferrari dengan Red Bull lah. Kalau diorang pit, lepas tu sangkut dekat belakang siapa-siapa, baik tak payah pit. Jadi kalau fikirkan, Ferrari memang tak boleh buat apa-apalah sebab dia dekat depan. Kalau dia pit, Red Bull pula tak pit, dia takkan boleh potong balik. Tapi Red Bull pula, dia kenalah buat something yang different daripada Ferrari. Sebab kalau dia follow je Ferrari, sampai ke sudahlah tak boleh nak potong. Jadi apa Red Bull buat adalah dia pitkan Perez dulu. Tapi risiko bila pitkan Perez ni adalah takut dia akan stuck dekat belakang Norris bila dia keluar nanti. Dan memang betul, dia start belakang Norris. Tapi nasib baik sebab next lap tu Norris pun pit juga. Jadi dekat sini yang Perez boleh menang ni, sebab memang clear air dekat depan dia dan memang cepatlah dia kejar orang depan. Kiranya bila jadi macam ni, Ferrari ada dua option. Diorang hanya ada satu lap saja untuk cepat-cepat pitkan Leclerc, atau biar je Perez kejar tapi nanti terus tukar slick. Sebab Perez pun akan kena masuk pit sekali lagi untuk tukar tayar slick tu. Jadi dekat sinilah punca masalah Ferrari ni. Diorang ni cepat panik. Bila tengok Perez makin dekat, 2 lap lepas tu dia masukkan Leclerc. Tapi waktu tu dah terlambat sebenarnya, sebab Perez ni jauh lagi laju sebab track dia memang clear. Jadi bila Leclerc keluar je dari pit, memang dah duduk dekat belakang Perez. Jadi kalau ada 2 orang duduk atas track guna tayar yang sama, memang position tu takkan berubah lah, especially dekat Monaco. Kalau track lain, Leclerc mungkin boleh potong sebab tayar dia lagi fresh. Tapi dekat Monaco, memang jangan harap. Jadi bila sampai stage ni, Sainz nombor 1, Perez nombor 2, Leclerc nombor 3. Belakang dia ada Max. Kira dalam hati saya ni, Sainz lah yang akan menang sebab track tu makin kering.
kalau semua masuk pit pun, Sainz tetap dekat depan. Dan Sainz ni pun hati dia kering jugalah. Sebab masa engineer dia suruh masuk, dia tak nak masuk. Kalau dia masuk juga, tukar intermediate tayar, memang hancurlah race dia. Jadi dekat sini nampak sekali lagi yang Ferrari ni macam tak tentu arah tau. Diorang macam ada fear of missing out. Kalau orang tukar tayar, kita pun nak kena tukar tayar. Padahal dia yang tengah lead race tu. Race yang orang memang tak boleh potong. Jadi nak takut apa kan? Biarlah Perez nak kejar pun. Kalau Sainz duduk tengah-tengah jalan tu, bukan Perez boleh potong pun. Betul tak? Akhirnya bila track dah makin kering, okey, Ferrari pun decide untuk tukar tayar Sainz kepada slicks. Slicks ni kalau korang nak tahu, tayar yang diorang guna waktu tengah kering lah. Tayar slicks ni dia tak ada bunga tau. Jadi grip memang maksimum. Cuma dia tak boleh terpijak air. Kena je air, memang kereta akan slide. Tapi tak apa, sebab memang dekat atas track tu dah ada dry line. Waktu ni lah malang sikit untuk Sainz. Sebab masa nak keluar pit tu, dia ada buat mistake sikit tau. Dia oversteer dan Latifi masa tu potong dia. Latifi ni memang cepat-cepat lah kena blue flag sebab dia dah tertinggal satu lap. Tapi dekat Monaco ni memang tak ada tempat nak bagi orang belakang overtake. Jadi Sainz dengan tayar baru dia ni terpaksalah duduk belakang Williams tu. Jadi memang slow dan dia tak dapat nak guna potensi tayar dia yang baru tu. Last sekali sebelum sampai dekat tunnel tu, barulah Sainz dapat potong dan baru dapat dia punya full pace. Malangnya next lap, Perez pula masuk pit pun tukar tayar slicks juga. Tapi sebab Perez ni tak ada siapa yang block dia, dia dapat gain masa sepanjang Perez tersangkut belakang Williams tadi. Dan bila dia keluar je pit, dia dah ada dekat depan Sainz. Saya rasa Perez pun dia tak sangka dia dapat overcut Sainz ni. Jadi bila jadi macam ni, Sainz confirm tak menang lah. Itu cerita Sainz. Yang Leclerc pula dah lah tadi jatuh dari nombor 1 pergi ke nombor 3. Sekali Ferrari pergi double stack pula dan tak cukup gap antara Sainz dengan Leclerc tu. Maknanya Leclerc kena tunggu kejap sebelum boleh masuk pit sebab Sainz tengah tukar tayar. Dah hilang lagi 1-2 saat dekat situ. Sebelum tu Leclerc dah tersangkut belakang Albon. Jadi banyak buang masa dekat situ lah. So bila next lap Red Bull pula masuk double stack, Max Verstappen tahu-tahu je dah ada dekat depan Leclerc. Jadi habislah peluang Leclerc untuk even naik podium. Itu yang saya cakap awal-awal tadi. Macam mana kereta paling laju, start paling depan dekat track yang tak boleh nak overtake, boleh kalah, terus tak dapat naik podium. Jadi memang kombinasi strategi yang teruk dengan nasib malang je lah. Kalau ikutkan ni bukan kali pertama lah Ferrari kalah walaupun diorang start 1-2. Sebelum ni pun pernah berlaku dan kali ni jadi lagi. Dan Perez pula bila dia dah menang dekat Monaco pula tu, memang special lah. Semua driver nak menang kalau boleh dekat Monaco ni. Dan immediately Red Bull bagi dia kontrak 2 tahun sampai 2024. Jadi mungkin Red Bull akhirnya dapat teammate Max yang betul selepas Ricardo tukar team, lepas tu Gasly, lepas tu Albon. Semua fail, tapi Perez yang menjadi akhirnya. Kiranya korang rasa walaupun dapat tengok action sikit dekat Monaco kali ni, next year patut ada lagi ke race dekat Monaco ni? Rasa-rasa korang Leclerc masih boleh menang tak championship tahun ni? Tapi sebenarnya tak kira siapa pemenang. Kalau korang subscribe, koranglah pemenang di hati saya. Wah. Banyak lagi video yang best-best untuk anda tonton dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.